Assalamualaikum, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi dengan podcast kita, Atas Pagar bersama aku Pak An, Adib, Burhan. Dan apa kita punya topik hari ni Pak An? Hari ni kita nak bercakap beberapa perkara lah. Okey, kita nak mula dulu dengan benda yang light ke yang kita heavy? pergi heavy dulu. Heavy dulu. Okey. So kalau heavy aku baikkan kau. Aku rasa untuk heavy punya part ni kita pun tahu yang sekarang ni situasi politik dunia ni memang orang kata tak aman, mencabar. Kita flashback sikit beberapa tahun perang antara Rusia dan Ukraine. Betul. Dan juga antara Rusia dalaman Rusia sendiri, antara saudara kan. Ya, perang dingin. Dan kita tengok juga berdekatan dengan kita, China hari ini. Dia telah mengeluarkan satu map, which is dia buat 10 dash line tau. Bukan 9 lagi dah. Dia bukan 9, dia buat 10 dash line, which is 10 dash line yang memakan kita punya EEZ zone, punya economic zone eksklusif kan. Exclusive economic zone. Hari ni kita nak sembang berat sikit awal-awal ni. Okey. Aku nak tanya pendapat kau Pak An berkenaan dengan tindakan China ni. Dia membuatkan 10 dash line instead of 9 dash line, dan dia mencabar bukan setakat Malaysia tetapi Filipina. Silakan. Okey. Baik, before kita go lebih deeper, why don't kita bawa background kepada tuntutan China ni. Boleh? Dan baru ni bila China keluarkan mapping, map baru dan letakkan bahawa Beting Patinggi Ali, iaitu satu kawasan yang berada 84 nautical mile daripada Pantai Miri, Sarawak, which sebenarnya dari sudut undang-undang laut, itu adalah perkara yang tak boleh dispute. Itu memang hak negara kita. Betul. Because kalau dari sudut undang-undang laut dunia, kita ada kita panggil sebagai UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Betul, UNCLOS. UNCLOS ni dia sebut negara ni, kita ni boleh tuntut sehingga 200 nautical mile. 200 batu nautika. Betul. So kedudukan Beting Patinggi Ali di Sarawak ni, di Miri ni, yang juga menempatkan 4 platform cari gali Petronas di sana. Oh, ada aset kita di sana. Aset kita dekat sana. Okey. Dan kedudukan ni baru 84 batu nautika. Bermaksud ini bukan berada di laut luas ataupun berada di antara line exclusive economic zone kita, tetapi dia memang masuk dalam kita punya teritori. So kenapa China tuntut? China tuntut tuntutan dia dah lama daripada 1946 lagi. Betul. Dia tuntut purely on the historical basis lah. Dia kata dulu ini milik dia, hak dia, apa semua. Okey lah, tak apalah dia nak tuntut itu. Tetapi yang menariknya adalah dia tuntut bukan sahaja kita ni, maksudnya di Beting Patinggi Ali ni, dia tuntut hampir ke 9 dash line yang lain, keseluruhan yang berada dalam 9 dash line ataupun dipanggil sebagai 9 garis sengkang, termasuklah Pulau Spratly yang hari ini jadi dispute lah antara kita, Filipina dan juga China. Okey. Dalam UNCLOS ni dia kata, dalam undang-undang antarabangsa, sekiranya kita konsisten dengan tuntutan kita, ia menunjukkan pendudukan efektif kita di kawasan tuntutan. Ia juga cara untuk kita memperkukuhkan kedaulatan di kawasan yang kita tuntut itu. Atas sebab itu, bila keluar je map beberapa hari lepas, maka Malaysia telah pun respon kepada China. Ya, betul. Melalui Kementerian Luar. Kementerian Luar telah keluarkan satu statement. Tegas. Menghantar surat secara rasmi ke China, sebagai kita panggil sebagai dalam diplomasi key term ni kita panggil sebagai nota bantahan. Bahasa Inggeris apa? Objection notes. I don't know. Something like that lah. Nota yang bantahan. Bukan protes lah. Bukan protes. Bukan demo. Nota bantahan hantar kepada China. Tapi again, kita pun tahu, agak-agak kau rasa apa respon China? China, kita tahu bab kata Hishamuddin, dia kan big brother. Dia takkanlah nak respon dengan kita kan. Again, itu sebab kita rasa bahawa China akan terus melakukan tindakan dia, mencuba. Tapi ini yang menjadi kita risau sebab benda ni berkait rapat dengan geopolitik dunia. Betul. Ditambah pula sekarang ni China tengah mengukuhkan kedudukan dia, dengan diorang wujudkan BRICS. Brazil, Rusia, India, South Africa, dan juga China. So dia dah letakkan bertrilion duit untuk
wujudkan satu currency baru melalui BRICS ni. Dan kita tahu bila China menekan buat map ni, dia bukan saja mengundang kekerasan kita, betul. tetapi dia punya enemy besar China ni adalah United States, US. Betul. So betul. kita ni masalah kita, negara kita adalah negara berkecuali, dan kita sentiasa mempunyai diplomasi kepada dua-dua belah pihak, sama ada kumpulan belah US ataupun China. Cuma yang kita nak bincangkan kat hari ni, Adib, bagaimana engkau rasa the right approach. Dan tuntutan ni bukan baru, dah begitu lama. Bukan kita saja, Filipin pun buat sama, Indonesia pun respon benda yang sama. Tetapi Vietnam pun, Brunei pun. Tetapi what is the right approach yang kita rasa, yang mungkin kau rasa sepatutnya dilakukan oleh Malaysia dan juga kerajaan kita? Macam ni lah Pak An. Aku nak bagi komen lebih pun, kita tahu, tapi bukan niche kita lah kan. Yalah. Cumanya kita kena acknowledge yang China is one of the veto kat dalam UN. Mungkin China dia rasa dia boleh buat sesuka hati dia. Sekiranya perkara ini, katakanlah sebab yalah, dia bukan melibatkan Malaysia saja. Dia melibatkan Vietnam, Indonesia, Philippines, Brunei. Why not kita bawa perkara ni ke The Hague? Aku ada baca satu artikel. Yang ini ulasan yang diberikan oleh seorang pakar maritim, seorang pensyarah undang-undang, pakar undang-undang maritim antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia, Prof Madya Dr. Muhammad Hazmi Rusli. Dia kata walaupun bertindih dengan tuntutan China, kawasan ini adalah milik negara kita. Okey. Dan dia kata kat sini, kalau kita berterusan cuba memperjuangkan pertikaian ini seperti membawa ke mahkamah antarabangsa, ia tidak akan dapat mencapai satu persetujuan atau penyelesaian secara keseluruhan, kerana China tentunya tidak berpuas hati kerana mereka juga menuntut kawasan itu dan menyatakan mereka ada hak ke atasnya. So basically kita nampak, kalau kita bawa pergi ke pandangan Prof ni lah, kalau bawa pergi ke head pun benda ni takkan selesai. Tapi itu kalau kita pergi sendiri. Kalau kita pergi secara ASEAN itu mungkin sebab betul, make sense apa yang Prof cakap. I mean, dia pun lagi berpengetahuan. Sebab kita pernah berpengalaman di dalam tuntutan Pulau Batu Putih. Ya, betul. Kita kena throwback sikit lah sejarah negara kita buat tuntutan di antarabangsa. Dan terdapat banyak disputes yang menyebabkan kita kehilangan Pulau Batu Putih tersebut. Which is, kalau katakan kita negara ASEAN pergi, mungkin dapat membantu sedikit sebanyak. Tapi sebagai satu negara nak pergi seorang-seorang, tak rasa yang membantu. Tapi masalahnya, kalau kita nak pergi dengan ASEAN pun, ini yang menarik lah. Contoh, kalau kita nak pergi dengan ASEAN, nak tuntut daripada China pun, satu, kita mempunyai pegangan ataupun kebergantungan ekonomi yang besar dengan China. Yang kedua, kita bukan sahaja ada dengan bertempah tinggi ali ni, kita ada masalah dengan China, tapi ada satu lagi sub issue, iaitu tuntutan kepada kepulauan Spratly yang punya keluasan 425,000 km persegi dengan 30,000 pulau kecil. Dia pulau-pulau kecil kan. Dan manakala lebih daripada 750 pulau terumbu. Yang ini kita pula dispute bukan saja dengan China, dengan Filipin sekali. Kita dispute. Betul. So macam mana kita nak nak intakkan ASEAN untuk go against China or itu perkara yang secara jujurnya lah tricky lah. Sebab kita tahu China is one of the veto, macam cakap tadi. Cuma Pak An, cuma lah kan. Kau tak rasa ke ini sesimpel solution yang aku tak tahu macam mana nak buat. Dah lah letak nama China Selatan ni, kita tukar nama laut Barat Daya Malaysia Maya. Kalau kita bawa tukar nama pula, tengah nama China pun China masih mengamuk lagi kan. Tukar nama lain, aku rasa apa dia hantar aku sekarang. Cuma the point why kita bangkitkan perkara ni, because kita nak cuba fikirkan satu alternatif lain. Betul. Kerana instrumen melalui undang-undang ni official akan buat, which is the government, pejabat pengawal negara. Betul. Dan itu pun kita harapkan pengawal negara kita yang baru dapat menyelesaikan. Tarudin boleh
cuba selesaikan menyelesaikan perkara ni, ataupun cuba memberi tekanan kepada negara-negara yang telah menunjukkan yang bahawasanya tak ada rasa hormat. Sedar tak sedar, kita ada satu kekuatan lain yang juga boleh mempengaruhi dalam isu aset kita lah ni. Ni aset kita ni. Aset kita bukan daripada tengok malbat ni aku ada sikit lah. Semangat dia. Dia aset kita bukan lebih kepada orang kata senjata. Ya, itu bukan kita punya niche lah kot. Tapi cuba kau buka sikit apa sebenarnya kita punya kelebihan. Kekuatan kita sebagai kekuatan kita orang Malaysia lah. Malaysia mempunyai satu soft power yang very underestimated. Kita sangat underestimate kita punya soft power ni. Our soft power is kita punya media, social media usage. Betul. Kita punya ranking cyberbully ni kita nombor 2 kat dunia ke nombor 3 kat dunia. Sampai Israel pun boleh koyak. Koyak betul koyak. Israel memang tak boleh lawan dengan kita. Dia orang dah takut. So aku rasa kita boleh sebagai rakyat Malaysia kerana soal kedaulatan negara ni bukan saja tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab polis, askar, tetapi tanggungjawab rakyat juga. Ia kita juga besar pada itu. Ia tanggungjawab kita, because this is our country. Ini negara kita. So kenapa tidak kita cari satu alternatif? Kita initiatekan satu lambakkan concern kita, suara kita tentang kedudukan beting tinggi Ali, tentang kedudukan kedaulatan negara kita, tentang kedudukan pantai Miri Sarawak yang sedang hari ini cuba diganggu-gugat oleh China, supaya ia menjadi lambakan di media sosial dan ia mungkin menjadi satu tekanan kepada dunia luar untuk menunjukkan bahawa how intact we are. Betapa intactnya rakyat Malaysia nak mempertahankan dia punya sovereignty. Itu mungkin pandangan aku. Dan aku rasa benda tu make sense lah Pak. Sebab kalau kita cuba untuk tengok daripada segi pola kan, kita tengok style kan, orang Malaysia ni dia suka attack perkara yang orang lain cuba mengganggu-gugat kita punya, bukan setakat kedaulatan lah. Even penyanyi kesayangan dia orang kat Malaysia pun, kalau orang Indonesia kritik, siapa penyanyi kesayangan kita? Alif Syukri. kan. Contoh lah. Kita bercakap soal bola sepak. Walaupun Indonesia ramai di orang kata media sosial juga, rakyat dia pun ramai, tetapi mereka tetap kalah dan koyak bila orang Malaysia counter them. Because tak tahulah, mungkin ranking bola sepak kita lagi bagus ke tak, ataupun mungkin tak tahu, tapi defense kita memang daripada segi social media memang salute lah. Kadang-kadang aku baca pun aku takut. Betul dia orang ni kan. Betul. Dia tak nampak bertumbuk tapi rasa macam dia orang tengah bertumbuk. Dan dia pakai real account. Real account betul. Bukannya fake account. Fake account ni kat internal je kan. Mungkin di kalangan saya berterupa dia orang gaduh internal, dia orang pakai fake account. Sampai Tel Aviv bila tahu mak kau hijau tu. Betul. Dahsyat, memang dahsyat. So gang, why don't kita cuba address perkara ni. Kita mula timbul publish kita punya concern. Terhadap isu tuntutan China ni, map China ni, dan mungkin to deliver the message kepada China sendiri, so that China boleh respect kita punya position as a sovereign country, sebagai sebuah negara berdaulat. Because at the end of the day, kalau berlaku pertikaian yang lebih keras, ia bukan saja merugikan kita, tetapi China juga akan rugi. Dua-dua pihak akan rugi. Dan yang kedua, dari sudut sejarahnya, hubungan kita, tamadun Nusantara ni, Melayu ini, tanah Melayu ni dengan Kerajaan Melaka dulu dengan China dah lama. 4,000 tahun. So why after berapa ribu tahun ni, kenapa sekarang nak dijadikan itu sebagai satu tuntutan yang kadang-kadang hanya memberi satu tekanan yang tidak wajar kepada negara ASEAN, termasuk kita Malaysia. Bila kita sebut pasal peta ni saja Pak An, kita need to be go, orang kata to the ground lah, realitinya Pak An. Sebenarnya selain daripada garis-garis ini, kita kena tahu yang mereka pun meletakkan kapal-kapal mereka berdekatan dengan lautan kita. Dan masuk kita punya EEZ tau. Yang mana kita harus beri pujian kepada Maritim Malaysia yang cuba untuk mengusir mereka daripada perairan negara kita. Dan isu ini bukan setakat mereka datang untuk letak kapal perang, mereka datang untuk memancing.
mereka telah buat satu perkara Pak, seingat aku, diorang korek kapal karam yang kat bawah laut, macam diorang ambil besi-besi ataupun barang-barang untuk dibawa balik ke China. Dia ambil coral lah tu. Dia ambil coral satu, diorang ambil kan kapal karam. Serpihan-serpihan kapal karam ni, aku dah lupa term dia, tapi memang tongkang. Lebih kurang lah. Tapi diorang ambil yang kapal-kapal besar juga, apa semua. Jadi apa dah nama dia? Dia lebih kepada dia exploration juga. Ada ni. Macam mana dia boleh buat exploration dekat dalam tanah kita, dalam Apa kawasan kita? shipwreck exploration kot. Sekejap kita cari sikit Okay. Tak apa, tak masalah. So bila keadaan yang berlaku, dia bukan saja benda itu memberi kesan kepada sovereignty kita, tapi dia menakutkan kita punya nelayan tau. Betul. Nelayan kita di setuju. Sabah dan Sarawak. Ya, ini melibatkan rakyat. Ini melibatkan rakyat. Keselamatan kita. Dan kalau kena satu fakta yang menarik adalah kawasan yang dituntut oleh China ni, iaitu di Beting Patinggi Ali ni, dia punya jarak 2000 km daripada tanah besar China. Ya, jauh. Jauh gila. Macam kita nak tuntut Mekah. Betul. Kita Malaysia tuntut Mekah, mana boleh. Mana boleh. So itu okey. Yang menarik sebelum kita go jump to other issue, saya nak kita nak share perkara ni supaya kita sama-sama dapat this knowledge. Betul. Yang ni mungkin nanti dalam editing kita boleh tunjuk. Mungkin boleh tunjuk. Betul. Boleh. Okey. So untuk kita faham betapa kita kena mempertahankan kedaulatan perairan kita, kerana this is our right, hak kita. Kerana dalam undang-undang Law of the Sea dia memang dah ada dia punya kiraan dia. Betul. Daripada pantai dia ada 12 nautical mile. Betul. Dipanggil sebagai Territorial territorial sea. Yang ni adalah laut teritori kita lah. Kemudian dibawa ke 12 nautical mile ke depan sebagai contiguous zone. Betul. Dan dalam contiguous zone ni, seluas lebih kurang 200 nautical mile daripada pantai tu adalah kita punya exclusive economic zone, EEZ. Dan exclusive economic zone ni adalah hak kita. Ya, betul. Orang tak boleh ceroboh. Betul. Maksudnya ikan tu adalah ikan kita, coral tu coral betul. kita, apa juga hasil dalam tu, minyak ke apa, itulah hak Itu kita. hak kita, betul. Dan kedudukan Peti Patinggi Ali ni berada 89 nautical mile. Bermaksud dia berada lebih kurang daripada territorial sea tu nak masuk ke contiguous zone. Ya, betul. Maksudnya tak adalah sampai ke high sea. Tak ada. Tapi masih lagi memasuki dalam kawasan kita, EEZ kita. Itu yang bahaya. Jadi untuk bila kita dah faham bahawa sepanjang 200 nautical mile ni adalah hak kita, why should China Okey lah Pak An, aku tanya kau punya pandangan lah. Adakah China seolah-olah ingin memberi isyarat untuk isytihar perang? Aku tak rasa sampai tahap tu. Aku nampak dia lebih buat satu political pressure lah kat kita. Dia tekan kita supaya dia nak tengok lepas ni. Sebab ada beberapa negara yang dah mula umum untuk join BRICS. Dan sosial dunia ni kita tahu, selepas kes Silicon Valley, kemudian kes Silicon Valley Bank dah muflis, kemudiannya inflasi di US yang melampau, dan dolar yang semakin melemah. Ini semua akan memberi option kepada negara-negara ASEAN. Betul? Bahawa kita akan ke mana? Dan mengenali Malaysia sebagai sebuah negara yang selalu meletakkan diri kita berkecuali, ini mungkin juga satu messaging, subliminal messaging atau tekanan politik yang cuba diberikan kepada kita supaya kita, dia nak kita show kita punya stand. Mungkin. Tapi dari satu sudut, dia boleh jadi ini satu tuntutan yang serius. Ya, betul. Cumanya kalau dah daripada 1946 sampai hari ini, dia masih menuntut dan tak ada berlaku pun serangan, tak ada, kita masih berdagang. Dia masih invest dalam pembangunan negara kita. So aku nampak dia bukan ke arah perang lah. Kalau macam kita tengok sekarang ni Pak An, kita tengok sedikit sebanyak lah, kita throwback lah. Adakah sebenarnya kita punya pendirian sebagai negara tidak berkecuali ni memang sejak merdeka lagi. Kita tidak menunjukkan kita di mana-mana pihak. Tetapi adakah perkara ini menyebabkan kita di pressure oleh China? Sebabkan kita ni negara yang berkecuali. Itulah point dia. Mungkin juga.
Tetapi bergantung kepada apa perkara yang China mahu pada kita. Contoh dulu dia buat One Belt One Road. One Belt One Road, betul. Kita support. Ya. Yeah. So bila kita buat macam tu, dia tak nampak kita terlalu go against China. China sekarang ni dia tak nak orang go against him. Dia tak nak kita go against them. Dan tambah pula China pun dia logic thinking lah bila dia dah buat BRICS, India dekat sana, Arab Saudi dekat sana, Russia dekat sana, China dekat sana. Ini semua boleh kata yang dah pegang lebih daripada separuh ekonomi dunia. Ya, betul. Dia dah seolah-olah ingin mengalahkan G7. So logically dengan kedudukan dan posisi kita sebagai sebuah negara kecil, kalau China rasa kita mungkin akan mengancam dia, itu satu tindakan pemikiran yang you know, satu pemikiran yang bagi aku bodohnya. So bagi aku, pada pandangan aku, dia pun okey kalau kita jadi berkecuali. Cuma dia tak nak kita lebih memihak dia punya opponent, dia punya musuh, enemy, dan dia juga tak nak kita menolak apa yang dia nak buat. Betul. So aku nampak macam tu. Okay Pak An, aku rasa better untuk kita akhirkan episod ni. Betul, kita akhirkan episod ni. Tapi sebelum kita akhir, mungkin kita lepas ni record satu episod spare. Okay. Untuk menutup, sebab kita dah cakap pasal antarabangsa hari ni. Kita kena sentuh pasal isu ni Pak An. Itulah di social media satu surat daripada Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir kepada US untuk membenarkan dan juga dia kepada Israel, Perdana Menteri Israel. Ya, betul. Mohon Israel connectkan dia dengan dana Clinton Fund di US. Betul. Legit ke benda tu? Kalau tengok berdasarkan surat confidential, surat lama tu memang legit lah. Nampak legit lah. Setakat ni ada ulasan daripada siapa-siapa? Belum ada, sebab tu kalau kita ulas, kalau boleh kita nak ni lah, kita ada isu. Mungkin kita boleh tengok dulu surat tu. Kalau benda ni betul guys, bagi aku dia mindfuck lah. Betul. Dia mindfuck lah. Sebab Mahathir Mohamad yang kita kenal adalah seorang yang very ultra Malay. You know, dia very dia agak far right. Seorang yang memilih untuk melihat ke timur dan agak keras dengan barat. Betul. Dan itu juga yang menjadi buah yang Tun Mahathir gunakan dulu untuk melawan Anwar. Betul. Dia kata Anwar ni liberal, Anwar ni more western oriented punya pemikiran. Itu Mahathir punya hujah. Jadi kalau surat ini benar, maka respon pertama aku speechless. Respon aku yang kedua, aku rasa Tun Mahathir kena jawab. Betul. Because ni bukan benda main-main. Betul. Ini surat dia kepada Israel. Betul. Setuju. Untuk mohon dapatkan channel bantuan dana Clinton. Betul. Untuk biaya UMNO dalam pilihan raya. Betul. Memang betul. Itulah isi kandungan sedikit sebanyak surat yang telah ditulis oleh Tun Dr. Mahathir. Sorry minta maaf. Sebab aku dulu didoktrin bahawa PKR, DAP semua ni terima dana daripada Yahudi. Betul. Daripada NED, National Endowment for Democracy, terima duit daripada US. Dan aku tak boleh nak cakap apa kalau surat ini benar dan membuktikan Mahathir telah memohon dana daripada US untuk membiayai UMNO. Betul. Sedangkan UMNO menjadi parti yang agak konservatif, agak parti orang Melayu kita. Aku rasa ramai orang akan sejujurnya kita bercakap pasal dana Pak An. Ini lagi jijik daripada menerima dana 1MDB. Lagi jijik daripada terima dana Arab. Betul. At least Arab kan. Ini daripada Israel daripada US. Aku tak nak komen tadi. Tak apa. Kita biarkan perkara ini. So korang rasa macam mana? Kesahihan dia sampai mana? Tapi kita biarkan isu antarabangsa yang kita kupas tu setakat ini je hari ni. Sabar. Sebelum kau buang pasal antarabangsa ni, aku nak cerita juga pasal ni. Ni ada sikit-sikit lah pasal antarabangsa. Yang pasal media ni. Bukan pasal baru dia. Ada viral dekat TikTok. Sehari 2 hari lepas.
Diganggu di tepi jalan, lelaki Iban ini ajar pembuli warga asing di Petaling Street. Betul. Di Street Petaling. Yes. To all my fellow friend, yang datang daripada luar negara, my foreign friend. Foreign friend. What? Aku jadi marah pula, aku jadi marah bila aku tengok video tu. Bukan apa. Faham. It's okay. Kita orang Malaysia, kita memang sifatnya welcoming. Yep, setuju. We are, we are born like this. Yes. We are born to, to welcome people. Yes. To welcome treat people well. Betul. Betul. Because prinsipnya, when we treated people well, we deserve to be treated well too. Yes. So kepada anda di luar sana, for my friend, for my fellow friend out there, when you are here, it's okay. You live in here, you working here, you earn your money here, you earn your living here. Yes. But please treat the local as a person, as a normal human being. There's no difference between you and us. Yes. Yeah. So just treat us normally. Kita dah terima you duduk di sini dah cukup baik. Ya, betul. Why should you come over to other people's place and then you cari masalah dengan local people? Kena pula dengan abang kita ni, abang Iban kita. Abang Iban ni. Bagi gelaban. You don't mess with Iban. You don't mess with Iban. You know. It's a good lesson for you. Good lesson for you, bro. So kepada anda semua juga. Yang ada kawan-kawan yang mungkin nampak pak-pak Arab, kawan-kawan kita yang datang dari luar negara, yang mungkin belajar bekerja di sini, kita terus melayan mereka seperti manusia biasa. Betul. Tetapi seperti mana Abang Iban kita ni ajar, betul, kita mesti ada satu limitasi. Supaya kan aku cakap ni orang kata kau mengapi-apikan perasaan. Tidak, tak cakap lah. We have to protect ourselves. We have to show to other people yang datang ke negara kita that we have our own value. Yes, we have our own pride, our own dignity. Yes. Kalau kita yang tak jaga, siapa yang nak jaga? Siapa nak jaga? Betul. Siapa nak jaga? Betul. So bagi aku, salute kepada Abang Iban. Betul. Abang Iban ni bukan saja mengajar Mamat ni, tetapi dia mengajar kita di luar ni untuk sentiasa menjaga maruah dan betul. Juga dan ini termasuk dengan kita di social media. Kita kena pertahankan dan kita kena lawan sekiranya ada mereka yang cuba mengganggu gugat kedaulatan negara kita. Yes. Cyber trooper kita yang terbaik. Yes. Kita isytiharkan perang kepada mereka yang ingin perang bersama kita di media sosial. Di media sosial. Jangan ada SB yang tangkap saya. Bagi kat situ siap-siap kan. So ambil kenyataan. Itu sahaja daripada kami di Atas Pagar. Jangan lupa subscribe kami di YouTube, di Spotify, bagi 5 star. Follow kami di semua tempat, Instagram, TikTok, Spotify. Dan insyaAllah jumpa lagi di episod seterusnya. Jangan lupa komen. Assalamualaikum Malaysia. Ciao.